Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 1 Mac bersama saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Kita saksikan dahulu tajuk utama malam ini. Taksub kepada Maula Amin Madrasah dan Sekolah Pondok dipantau. Juga sindiket palsu dokumen didalangi warga Rohingya tumpas. Polis Perak akan memantau kegiatan madrasah atau sekolah pondok di negeri itu bagi mengelak penularan anasir taksub kepada Maula Amin di sana. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata walaupun pihaknya tidak menerima sebarang laporan berkaitan kegiatan pengikut lelaki itu, namun pemantauan akan tetap dilakukan. Kita akan memantau di masa ke semasa lah. Kerana kes ini telah mendapat perhatian perhatian utama daripada media massa dan seluruh negara, dan kita di Negeri Perak akan mengambil tindakan-tindakan yang perlulah untuk mengesan kes-kes seperti ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas Perhimpunan Bulanan Ketua Polis Perak di Ipoh pagi tadi. Sebelum ini, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata PDRM sedang memantau pergerakan Maula Amin dan pengikutnya termasuk sebuah madrasah di Selangor. Ia susulan laporan seorang mudir madrasah di negeri berkenaan yang aktif mempromosi Maula Amin dan mengutip dana awam secara tidak sah selain cuba mewujudkan perkampungan Kerajaan Sembilan di Melaka, kononnya sebagai persiapan akhir zaman. Maula Amin atau nama sebenarnya Muhammad Amin Auraji menimbulkan kontroversi apabila mengaku dirinya keturunan ke-38 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun, Kementerian Luar Maghribi melalui kenyataannya sudah mengesahkan lelaki itu bukan warga negara Maghribi tetapi lahir di Algeria dan kemudian berhijrah ke Perancis. Kenyataan itu juga menambah lelaki itu mengambil kesempatan daripada reputasi ulama Maghribi untuk menipu umat Islam. Suspek warga emas kejadian tembak mati seorang pegawai polis di hutan simpan Ulu Muda Sik di Reman 6 hari. Perintah reman bermula hari ini hingga 6 Mac selepas suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate Sungai Petani siang tadi. Ketua Polis Daerah Sik, Deputi Superintenden Abdul Razak Osman berkata, penahanan suspek berusia 65 tahun itu bagi membantu polis melengkapkan siasatan mengikut Seksyen 304 Kanun Keseksaan. Semalam, lelaki itu ditahan bagi membantu siasatan berhubung kejadian seorang anggota rendah Polis Cawangan Khas Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah yang terkena tembakan di kawasan kompartmen 124 Hutan Simpan Ulu Muda awal pagi semalam. Suspek ditahan jam 2 petang ketika hadir menyerah diri di Balai Polis Sik. Mangsa adalah Korporal Polis berusia 39 tahun dari bahagian anti pengganas I8 menyertai pemantauan terbabit pada 27 Februari lalu. Dalam kejadian tersebut, ketiga-tiga termasuk mangsa dipercayai tersesat akibat cuaca gelap, iaitu pada 29 Bulan 2 2024 jam lebih kurang 2 pagi, dan satu letupan telah berbunyi dipercayai terkena mangsa di bahagian hadapan. Ekoran daripada itu, suspek yang berumur 65 tahun telah ditahan untuk membantu siasatan. Beliau memaklumkan bedah siasat ke atas mangsa dijalankan hari ini dan keputusan dijangka diperoleh dalam tempoh terdekat. Polis Pulau Pinang menumpaskan sindiket pemalsuan dokumen warga asing didalangi etnik Rohingya pada 14 Februari lalu. Sindiket itu menjadikan sebuah rumah di Butterworth sebagai makmal memproses dokumen berkenaan. Timbalan Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Usuf Jan Muhammad berkata seramai 14 individu terdiri daripada 11 etnik Rohingya dan 3 warga tempatan berusia 18 hingga 63 tahun ditahan menerusi 16 serbuan sekitar Bukit Bertajam, Butterworth dan Arau Perlis. Dalam siasatan yang kita jalankan, kita dapati sindiket ini menjual kad-kad palsu ni sekitar RM150 hingga ke RM1,000 ya, setiap satunya. Dan juga kita dapati daripada 2 tangkapan yang kita tangkap ini, dia mempunyai pendaftaran sebanyak 477
kenderaan di atas nama beliau. Dan kita percaya dalam siasatan yang kita jalankan, semua kenderaan ini diberi untuk kegunaan warga negara asing yang berada di Malaysia. Ya. Kenderaan seperti motosikal dan sebagainya. Katanya sindiket berkenaan sudah bergiat aktif sejak 2 tahun lalu. Didalangi lelaki Rohingya berusia 63 tahun. Dia dipercayai telah menetap di negara ini lebih 10 tahun. Dalam serbuan itu, polis merampas peralatan membuat kad dan dokumen palsu, 13 pasport Myanmar palsu, 10 kad UNHCR, 6 kad pengenalan Myanmar dan 4 lain-lain kad. Selain itu, 37 sijil milikan kenderaan, 180 salinan milikan kenderaan, 8 pas lawatan kerja sementara palsu, 4 lesen memandu palsu turut dirampas. Turut disita 3 buah kereta dan 8 buah motosikal. Kesemua tangkapan direman selama 28 hari di bawah peruntukan Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 bermula dari 15 Februari 2024 bagi membantu siasatan. Beliau berkata serbuan dijalankan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah JSJ dan Cawangan Khas Pulau Pinang menerusi Ops Pintas Mega. Dalam pada itu, polis kini sedang memburu seorang ejen sindiket berkenaan yang dikenali sebagai Sarah Moghul Hussein bagi membantu siasatan kes berkenaan. Masih di Pulau Pinang, seramai 170 individu ditahan kerana dipercayai terbabit dalam kegiatan perjudian dan persundalan di seluruh Pulau Pinang menerusi OP Limau 2024 yang dijalankan bermula 5 hingga 15 Februari lalu. Dr. Muhammad Yusof Jan Muhammad berkata daripada jumlah itu, seramai 97 individu terdiri warga tempatan dan asing berusia antara 18 hingga 75 tahun ditahan dalam serbuan dadu. Dan tangkapan yang kita jalankan, kita menangkap umur tangkapan adalah daripada umur 18 hingga 75 tahun. Dan kebanyakan mereka, kalau kita semak tengok 35 daripada mereka mempunyai rekod jenayah lampau. Itu bagi op dadu secara keseluruhan dalam jangka masa 10 hari. Jelasnya sebanyak 10 serbuan membabitkan judi dalam bangunan manakala 4 lagi di kawasan bebas. Katanya pelbagai barangan yang disyaki digunakan dalam aktiviti itu dirampas termasuk wang tunai RM40,197. Kesemua tangkapan disiasat mengikut Seksyen 6 dalam kurungan 1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Kesemua tangkapan disiasat mengikut Seksyen 6 dalam kurungan 1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan Seksyen 7 dalam kurungan 2 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Sementara itu, Muhammad Yusof berkata, menerusi serbuan noda pula, sebanyak 46 serbuan dijalankan ke atas pusat hiburan tanpa lesen dan memberi khidmat pelayan serta pelacuran. Bagi op noda ataupun kes-kes melibatkan pelacuran, dalam tempoh yang sama, kita telah berjaya menahan sebanyak 73 orang individu, iaitu 26 lelaki dan 47 perempuan, kebanyakannya warga negara asing yang kita tangkap, dan semua tangkapan tersebut kita riman di bawah Seksyen 117 dan kita ambil tindakan di bawah Seksyen 372B iaitu mencari langganan bagi maksud tujuan persundalan. Kesemuanya adalah warga negara tempatan dan asing yang berusia antara 20 hingga 60 tahun. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Negeri di Georgetown hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap Lembaga Hasil Dalam Negeri atau LHDN dapat mengutip lebih banyak hasil berbanding unjuran RM197 bilion tahun ini. Jelasnya LHDN perlu tegas dan adil melaksanakan tugas tanpa mengira pangkat dan kedudukan. Ya. Ada keperluan kita lebih tegas? Ya. Kerana kita tidak boleh bagi gambaran yang atas paling maha kaya itu terselamat daripada tindakan. Saya selalu sebut, saudara bertugas menjalankan tanggungjawab. Apakah dia Ahmad atau Aseng atau Tan Sri atau Tun
Saudara tidak kira. Saudara hanya kira dia bayar cukai atau tidak. Kalau tak bayar cukai, geledah dan ambil tindakan. Tambahnya, syarikat yang membayar cukai hanya 435,000 berbanding 1.5 juta syarikat berdaftar. Jelasnya sehingga 31 Disember 2023, jumlah pembayar cukai individu seramai 5.7 juta dengan hasil kutipan lebih 40 bilion ringgit. Manakala jumlah syarikat pula sebanyak 539,113 dengan hasil kutipan 98.77 bilion ringgit. Jumlah kutipan sebanyak 183.34 bilion itu katanya merupakan sejarah baru kutipan cukai negara melebihi 7.8 bilion ringgit berbanding 2022. Datuk Seri Anwar berkata peningkatan kutipan cukai akan menguntungkan rakyat yang memerlukan. SARA, sumbangan asas rahmah, dulu memberi manfaat kepada 210,000 orang. Sekarang memberi manfaat kepada 700,000. Jadi peningkatan itu tinggi. Dari mana? Bagaimana mungkin kita meningkatkan sumbangan itu? Saya harap orang yang menerima SARA dan STR jangan lupa jasa lembaga hasil dalam negeri dan custom. Beliau berkata demikian ketika berucap pada perasmian Majlis Sambutan Hari Hasil ke-28 di Cyberjaya. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi tempoh sebulan kepada Kementerian Sumber Manusia atau KSM menerusi Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso untuk mengemukakan cadangan model baru memajukan latihan tingkat kemahiran atau upskilling di negara ini, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan atau AI, seiring matlamat kerajaan menuju negara maju dan hebat di peringkat global. Saya nak gesa KSM dan Perkeso tak payah terikat dengan sistem pendidikan yang ada. Dia terpaksa ikut struktur yang ada. KSM dan Perkeso harus ada kebebasan untuk melihat keperluan semasa. Maka apakah kita harus tunggu sehingga ada fakulti khas, ada jabatan khas? Apakah tak mungkin Perkeso fikir ke arah ke depan ini dan saya tak terikat dengan latihan-latihan bentuk lama? Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Pelancaran Karnival Kerjaya Kesuma Madani My Future Jobs Orang Kelainan Upaya OKU dan Program Pendidikan Teknikal dan Latihan Vocational TVET di Shah Alam petang tadi. Beliau menyarankan agar latihan dilaksanakan untuk kaki tangan Perkeso berusia 30 sehingga 40-an terlebih dahulu, khususnya membaikkan penguasaan kemahiran bidang AI. Apa kata kalau kita mulakan dengan staf Perkeso sendiri yang sudah 30-an dan 40-an, beri dia program upskilling ini dan pastikan diberikan contoh yang baik bahawa upskilling dalam bidang-bidang AI yang baru dan mencabar ini dapat mereka kuasai supaya dapat terangkat mutu tenaga kerja kita. Kemudian kita pindahkan kepada kawasan-kawasan lain di kalangan pekerja. Beliau bagaimanapun tidak menafikan bahawa sistem pendidikan, tenaga kerja dan jurutera serta TVET di negara ini masih baik. Namun persaingan yang ada boleh ditambah baik seiring dengan perubahan zaman dan teknologi. Pengantin cipta kelainan sanding atas truk tunda. Alhamdulillah bertemu kembali. Syarikat swasta dan korporat diseru melaksanakan inisiatif wakaf surau bergerak untuk kegunaan umat Islam. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata mobiliti kemudahan itu sesuai dimanfaatkan di kawasan yang tiada surau atau masjid berdekatan. Saya bagi pihak kerajaan amat mengalu-alukan usaha-usaha wakaf surau bergerak ini dan ini sangat-sangat baik, khususnya apabila ada acara-acara yang tidak ada tempat tu surau, ianya boleh digunakan. Saya harap ada lagi syarikat-syarikat swasta, bukan hanya syarikat pengangkutan, tapi syarikat-syarikat lain yang boleh menyambung usaha untuk mewakafkan
bas untuk dijadikan sebagai surau bergerak seperti ini. Beliau berkata demikian selepas melancarkan surau bergerak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi 2.0 di pekarangan Masjid Putra Putrajaya sempena sambutan Jubli Emas 50 tahun penubuhan jabatan itu. Inisiatif surau bergerak kedua ini dilaksanakan Jawi dengan kolaborasi bersama Syarikat Konsortium E-Mutiara Berhad dan CIMB Islamic Bank Berhad susunan sambutan menggalakkan daripada pelbagai pihak. Bas 2 tingkat yang diubah suai ini mampu menampung kapasiti 35 jemaah serta memiliki ruang solat dengan kemudahan kapet, sejadah, telekung, pembesar suara dan penyaman udara. Surau bergerak ini akan ditempatkan di beberapa lokasi seperti tapak pasar malam dan bazar yang dikenal pasti sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi kemudahan masyarakat terutama menjelang bulan Ramadan. Turut hadir di majlis presmen itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, Syed Kamaruzaman Syed Kabir dan Pengarah Jawi, Datuk Muhammad Ajib Ismail. Trend solat subuh macam Jumaat terus berkembang. Semarak subuh Johor bagi Dun Kota Iskandar berjalan lancar dengan kehadiran ramai umat Islam menunaikan solat subuh berjemaah. Masjid Ar-Raudah As-Sakinah terpilih menjadi tuan rumah kali ini susulan usaha naik taraf pembinaan bangunan tambahan yang bernilai hampir 11 juta ringgit. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Iskandar, Datuk Panda Ahmad berkata, pihaknya berharap program yang diadakan pada setiap subuh Jumaat itu dapat dilaksanakan berterusan di setiap surau dan masjid sekitar Kota Iskandar. Ini terbukti setiap kali kita pergi ke masjid dan surau yang kita tetapkan jadual kita dalam semarak subuh ni, sambutan amat menggalakkan. Dan kita kalau boleh nak jadikan benda ini bukan hanya dalam program tetapi menjadi kelaziman dari budaya supaya kita sembahyang jemaah subuh ni macam kita sembahyang Jumaat. Itulah hasrat kerajaan dan pimpinan Yang Amat Besar. Dan ini dapat direalisasikan apabila kita turun ke bawah. Waimah bukan program semarak subuh, kita subuh biasa, kehadiran bertambah-tambah dari masa ke semasa. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menunaikan solat subuh di Masjid Ar-Raudah As-Sakinah, Taman Pulai Emas, Johor Bahru. Masjid Ar-Raudah As-Sakinah ketika ini sedang dinaik taraf dengan pembinaan bangunan tambahan dengan kos 11 juta ringgit. Itulah saya pun dapat maklumat tentang proses untuk membesarkan kawasan masjid ni. Saya harap orang ramai ataupun komuniti-komuniti setempat di dalam kawasan sekitar Pulai Emas ni, kita ramai-ramai membuat bantuan ataupun donation untuk kita sama-sama mendapat pahala dan juga kita dapat membesarkan lagi program masjid ni, insya-Allah. Peringkat permulaan kita sudah bekerjasama dengan KNK untuk dana untuk mencari dana pembinaan masjid. Alhamdulillah dari masa ke semasa dari pungutan derma tu alhamdulillah makin mencapai tahap yang kita inginkan dan alhamdulillah setakat ini mungkin kita sudah sampai 9 juta 9 juta, tinggal lagi kurang kita perlukan lebih kurang dalam 2 juta. Kolaborasi komuniti Masjid Ar-Raudah As-Sakinah bersama KNKV Group diharap dapat menarik lebih ramai penyertaan sumbangan dana dari orang awam supaya proses penaik tarafan masjid dapat disiapkan dengan lebih awal. Seorang pemandu trak tunda mengabadikan kenangan terindah dalam majlis perkahwinannya hari ini dengan bersanding dan dibawa berarak mengelilingi kampung menaiki kenderaan tersebut. Lebih manis, Muhammad Badrul Haikal Muhammad Bakri, 22 tahun bersama pasangannya Nurul Nazifah Ismail, 25 tahun, berarak sejauh lebih 2 km. Bersama 10 trak tunda yang dipandu rakan-rakan termasuk yang datang dari jauh seperti Dungun dan Kota Baru Kelantan. Muhammad Badrul Haikal yang sudah 3 tahun bekerja sebagai pemandu trak tunda berkata, selain ingin menampilkan kelainan, persandingan serta perarakan di atas trak penunda itu merupakan penghargaan terhadap pekerjaan yang menjadi punca rezekinya. Saya nak mengupdatekan kerja saya ni sebagai towing sebab selama ni tak pernah buat pun macam ni. Ni kali pertama buat. Selama ni atas pelamin je. Ni sekarang dah ada lori, saya buat atas lori. Cuba buat macam mana. Nak tengok kelainan. Macam mana.
Sementara itu, Nurul Nazifah yang bekerja sebagai tukang masak berkata persandingan dan perarakan bersama 10 trak tunda itu merupakan satu kejutan kerana suaminya tidak memaklumkan perkara itu kepadanya sebelum majlis. Namun, wanita berasal dari Jerung Marang itu tetap gembira dan menganggap kejutan itu sangat bermakna dan akan dikenang selamanya. Saya terkejut juga dengan cadangan naik Tatawi ni sebab ia dekat kabar daripada awal. Tak pernah buat ke? Seronok, gembira. Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah semua selesai. Kedua-dua pasangan suami isteri itu juga berharap majlis persandingan mereka yang istimewa itu turut mendatangkan kegembiraan dan keceriaan kepada kira-kira 500 tetamu yang hadir. Kementerian Kesihatan merekodkan 13 kes berkaitan cuaca panas sejak minggu pertama hingga ke-9 tahun ini. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata daripada jumlah itu, sebanyak 4 kes membabitkan strok haba dan 9 kerana kelasuan haba. Dalam kenyataan, beliau berkata semua kes adalah disebabkan aktiviti luar semasa panas terik. Katanya satu kes strok haba dipantau di unit rawatan rapi ICU dan satu kelasuan haba dirawat di wad biasa di Langkawi. Jelasnya 11 kes lain pula telah sembuh. Beliau berkata bilangan kes berkaitan cuaca panas mengikut negeri adalah 7 di Perak, Kedah 5 dan 1 di Sabah. Semalam Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam kenyataan di laman Facebook memaklumkan kawasan Pokok Sena di Kedah merekodkan suhu panas tahap 2 atau gelombang haba iaitu merujuk kepada suhu maksimum harian 37 hingga 40 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Suhu panas tahap berjaga-jaga turut direkod di 21 kawasan iaitu seluruh Perlis, Pulau Langkawi, Kota Setar, Kubang Pasu, Padang Terap, Sik, Yan, Pendang serta Baling di Kedah, seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah dan Timur Laut di Pulau Pinang. Lokasi lain Kuala Kangsar, Perak, Petaling dan Sepang, Selangor, Kuala Lumpur serta kawasan Beaufort di Sabah dan Limbang, Sarawak. Sementara itu, Muhammad Razi mengingatkan orang ramai untuk mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas terutama pada Ramadan ini seperti merancang aktiviti di luar rumah dengan mengelak waktu puncak cuaca panas antara 11 pagi hingga 4 petang. Seramai 8 juta pengguna perkhidmatan bekalan air di Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan menikmati pengecualian kenaikan cukai jualan dan perkhidmatan SST berkuat kuasa hari ini. Selain itu, seramai 4.7 juta lagi pengguna perkhidmatan pembentungan juga tidak terkesan dalam kenaikan caj berkenaan. Melalui kenyataan yang dikeluarkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, pihaknya berkata kerajaan akan terus komited dan prihatin bagi memastikan keperluan asas rakyat diutamakan. Selain itu, kementerian juga turut mengingatkan orang awam untuk menggunakan air secara berhemat terutama ketika negara sedang berhadapan dengan musim panas dan kering di kebanyakan negeri. Daripada jumlah 8 juta pengguna itu, 87% merupakan pengguna domestik manakala baki 13% pengguna bukan domestik. Berkuat kuasa hari ini, cukai jualan dan perkhidmatan SST akan naik ke 8% berbanding 6% sebelum ini. Bagaimanapun, kadar baharu itu tidak merangkumi perkhidmatan untuk makanan dan minuman, telekomunikasi dan tempat letak kereta. Peningkatan kadar SST baharu ke 8% ini diumumkan dalam pembentangan bajet 2024 Oktober lalu. Tertimbus 9 hari di Gaza, badan kurus, tinggal tulang. Masih bersama berita Al-Hijrah. Selepas memberi janji genjatan senjata Israel Hamas akan berlaku 4 Mac ini, Presiden Amerika Syarikat kemudian memungkirinya. Joe Biden telah menarik balik kata-katanya. Perkara itu tidak akan berlaku pada Isnin ini seperti yang diharapkan, terutama penduduk Gaza. Awal minggu ini, Biden dengan bangganya memaklumkan jeda keamanan antara Hamas dan Israel akan tercapai pada 4 Mac. Namun, 3 hari sebelum dilaksanakan, Biden menukar kenyataannya. Hope springs eternal. I was on the telephone with the people in the region. I'm still, probably not by Monday, but I'm hopeful. Biden mengakui tragedi maut konvoi bantuan makanan di Gaza merumitkan lagi rundingan kejahatan senjata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjamin tahap keselamatan jemaah yang menunaikan solat di Masjidil Aqsa.
Perkara itu berbeza dengan apa yang dilalui umat Islam di kawasan tersebut sejak 7 Oktober di mana mereka hanya boleh berjemaah di luar perkarangan masjid. בסך הכל אנחנו מאפשרים חופש פולחן בכפוף לתנאי בטיחות וביטחון. ואין לנו כוונה לעצר את חופש הפולחן של מוסלמים בכלל. אנחנו להפך שומרים עליה. אני הייתי אומר שבלי שמדינת ישראל הייתה הריבון בהר הבית, לא היה חופש פולחן אמיתי לשלוש הדתות. Sebelum ini Israel berkata akan menghadkan jumlah individu yang boleh memasuki perkarangan Masjid Al-Aqsa pada Ramadan ini dengan alasan faktor keselamatan. Bagaimanapun kenyataan itu tidak memberikan butiran lanjut. Dalam masa sama, Majlis Fatwa Tertinggi Perhimpunan Tertinggi Islam Palestin menyeru setiap orang ke Masjid Al-Aqsa dan melindunginya. Ahli politik Britain George Galloway menang besar dalam pilihan raya kecil PRK bagi kerusi Parlimen Rochdale dengan menjadikan sokongan terhadap Semenanjung Gaza sebagai modal kempen pilihan raya. Pemimpin Parti Pekerja itu mendapat 39.7% undi, manakala pencabar utamanya calon bebas David Talley memperoleh 21.3% undi. Keir Starmer, this is for Gaza. You have paid and you will pay a high price for the role that you have played in enabling, encouraging and covering for the catastrophe presently going on in occupied Palestine in the Gaza Strip. Semasa kempen pilihan raya, Galloway memberikan perhatian besar kepada konflik yang sedang berlaku di Semenanjung Gaza, mengutuk tindakan tentera Israel dan mengkritik cara pemimpin politik Britain mengendalikan konflik berkenaan. Ini menjadikan bekas ahli parlimen Parti Buruh itu popular dalam kalangan pengundi Islam yang membentuk 1/3 daripada penduduk Rochdale. PRK itu diadakan untuk menggantikan penyandang Sir Tony Lloyd dari Parti Buruh yang meninggal dunia pada Januari. Di kawasan kejiranan Az-Zaitun, seorang kanak-kanak ditemui selamat selepas tertimbus bawah runtuhan selepas rumahnya dibedil tentera Israel. Budak lelaki itu yang mengalami dehidrasi dan kebeluran dikejarkan ke hospital. Kawasan kejiranan Az-Zaitun terus teruk dibedil sehingga hari ini. Kanak-kanak ini dibawa keluar dalam keadaan tidak bermaya dan cengkung, hanya menampakkan kulit dan tulang. Dia terpaksa didokong pasukan penyelamat untuk ke hospital. Bagaimanapun tidak diketahui keadaan keluarganya yang lain. Terbaru rumah sebuah keluarga besar seramai 15 orang menjadi mangsa. Operasi mencari dan menyelamat serta membawa keluar mayat yang syahid giat dijalankan. Sementara itu, Brigade Al-Qassam menyiarkan video terbaru pentempuran mereka di Az-Zaitun. Pejuang masih bermati-matian mempertahankan tanah air mereka. Kereta kebal Israel menjadi sasaran mudah mereka. 43 mangsa maut manakala puluhan lagi cedera dalam kebakaran besar di bangunan 6 tingkat di Dhaka, Bangladesh. Kebakaran berpunca daripada sebuah restoran dan merebak dengan terlalu cepat ke tingkat lain menyebabkan ramai mangsa terperangkap. 22 mangsa sedang dirawat di hospital dengan kesan luka melecut teruk. Mereka dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Kebakaran hanya mampu dikawal selepas 2 jam oleh 13 unit pemadam kebakaran. Punca kebakaran masih tidak diketahui. Mangsa yang terselamat berkata mereka terpaksa menyelamatkan diri melalui tingkap yang pecah. Kebakaran adalah perkara biasa di Dhaka yang berpenduduk padat dan mengalami ledakan pembinaan bangunan baharu, tetapi kebanyakannya dibina tanpa menepati piayawan atau langkah keselamatan yang sewajarnya. Biasaannya, kebakaran dan letupan berlaku disebabkan oleh silinder gas yang rosak atau lintah pintas pada pendingin hawa dan pendawaian elektrik yang rosak. Ringgit kembali mengukuh berbanding dolar Amerika.
Laporan BI Niaga, nilai ringgit kembali mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat minggu ini dengan pulih kira-kira 0.7% kepada sekitar 4.741 dolar berbanding 4.79751 dolar minggu lalu. Kenanga research dalam nota penyelidikannya berkata dalam 3 hari pertama dagangan minggu ini, ringgit agak lemah sekitar paras 4.76 hingga 4.78 dolar sebelum mengukuh kepada 4.74 dolar pada Khamis. Mata wang tempatan juga kembali mengukuh berbanding unit mata wang utama lain termasuk pound 1.10%, euro 0.82%, dolar Singapura 0.98%, baht Thailand 0.69%, rupiah Indonesia 1.3% dan won Korea 1.12%. Peningkatan ringgit itu hasil usaha bersama oleh kerajaan dan Bank Negara Malaysia BNM untuk meningkatkan aliran masuk ke pasaran pertukaran asing domestik. Minggu ini juga menyaksikan aliran masuk asing bersih sebanyak 150 juta ringgit ke dalam hutang domestik didorong oleh kemasukan pelaburan dalam bond korporat. Situasi itu ditambah pula dengan usaha BNM dan kerajaan untuk meningkatkan daya tarikan ringgit bersama-sama dengan jangkaan status quo dalam kadar dasar semalaman atau OPR minggu depan yang mungkin menyokong ringgit untuk didagangkan sekitar 4.73 dolar. Minggu depan, tumpuan sekali lagi akan beralih kepada data pekerjaan AS dan sebarang tanda kelemahan berkemungkinan menyumbang kepada kelemahan dolar AS dan peningkatan permintaan untuk aset berisiko. Ringgit juga dijangka stabil sekitar 4.73 dolar berikutan tanda-tanda pasaran pekerjaan AS yang semakin reda dan rangsangan domestik. Laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah malam ini. Saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.